Jadi bab 1 kita teruskan 1.3 pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah ataupun masalah. Okey, dalam pernyataan masalah biasanya pelajar mempunyai masalah ya. Nama pun pernyataan masalah. Masalah macam mana nak tulis pernyataan masalah. Ini sangat kritikal ya. Dan sangat penting. Kadang-kadang pelajar dia letak sampai 10 halaman. Masalah nak huraikan tentang pernyataan masalah. Bila kita baca langsung tidak ada masalah. Jadi berhati-hati, dan juga pelajar selalu letak pernyataan masalah tu dia letak yang dia rasa. Macam saya dapati bahawa pelajar tidak pandai mengira 1 hingga 10. Awak tu siapa? Jadi kita tak boleh. Kita kena ada rujukan. Pernyataan masalah, rujukan merupakan perkara yang penting. Perkara yang penting. Maknanya kita perlu rujuk. Perlu rujuk siapa yang punya kajian yang menunjukkan bahawa ada masalah dalam kajian tersebut, ataupun kenyataan daripada orang ini, kenyataan daripada Nurmaliza Abdul Rahim 2019 mendapati bahawa pelajar kurang berminat untuk mendengar ataupun untuk mendengar cerita berbentuk sekian. Jadi itu dah menunjukkan macam menunjukkan benda negatif. Dan juga huraian daripada kajian Nurmaliza Abdul Rahim itu mendapati bahawa 5 pelajar didapati tidak boleh menggunakan kata kerja dalam penulisan karangan, contoh dia. Dan itu dah nampak masalah. Sebab masalah itu bila kita dapati, kita huraikan sikit. Kemudian masalah Nurmaliza Abdul Rahim itu tadi disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Nur Maisarah Roslan 2019 yang mendapati bahawa pelajar tidak dapat mengenal pasti kata kerja dalam membina soalan, contoh dia. Contoh ya. Jadi adalah sokong. Dua kajian ini sokong bahawa timbulnya masalah tersebut. Okey, barulah betul. Jadi itu yang menunjukkan masalah huraian kita tu. Jadi sekarang pelajar biasanya nak tahu dia buat macam mana. Dia pergi buat, okey, contohnya kajian itu tentang kata kerja. Yang awak punya kajian tentang kata adjektif, contoh dia. Jadi awak boleh buat kajian oleh Nurmaliza Abdul Rahim tidak berfokus kepada kajian tentang kata adjektif. Itu dikatakan pernyataan salah. Salah tu tidak boleh. Tidak boleh. Macam seolah-olah memanglah dia buat kata kerja sebab dia berfokus kepada kajian kata kerja. Tetapi awak tak boleh katalah dia tak buat pasal kata adjektif. Memanglah dia tak buat kata adjektif sebab dia berfokus kepada kata kerja. Jadi salah begitu ya. Jadi penghuraian di sini ni macam saya katakan tadi, perlu ada ayat yang dinyatakan oleh pengkaji tersebut dalam artikel dia. Jadi pernyataan masalah ini terbagi kepada objektif. Kalau contoh objektif ada 2 perenggan je di sini. Kalau objektif ada 3, maknanya ada 3 perenggan. 1, 2, 3. Jadi huraian dalam ini huraian daripada kajian dan disokong oleh siapa? Okey, disokong oleh siapa? Ayat macam saya katakan tadi ya. Kemudian hujung ayat tu kata justru kajian ini sebab berkaitan tu dah nampak dia punya jurang penyelidikan dia dalam ni. Justru kajian ini ingin mengenal pasti wacana tekstur, skrip, animasi, bla bla bla. Sebab didapati daripada kat sini ni bahawa kajian itu mendapati bahawa pelajar contohnya pelajar ataupun skrip animasi tidak melambangkan apa dia. Jadi itu kajian menurut orang tu cakap. Bukan kita yang cakap, orang tu cakap. Jadi serupa juga dengan yang ini. Kena ada sokong. Kajian ini dapati ini ada masalah kajian dalam tu. Maknanya pelajar tidak boleh mengenal pasti kata adjektif, contoh dia. Atau kemudian justru kajian ini ingin menganalisis kata adjektif yang terdapat dalam penulisan karangan kanak-kanak. Macam contoh masalah pernyataan masalah ketiga, menurut Nurwidat Ruslan 2019, pelajar didapati tidak boleh tidak berminat dan tidak boleh mengira nombor 1 sehingga 20. Contoh dia kajian dia didapati begitu. Jadi justru kajian ini ingin menganalisis
pengiraan ataupun aktiviti pelajar dalam mengira nombor dari 1 hingga 20. Jadi kita kena kaitkan hujung ayat perenggan itu, kaitkan dengan objektif ni, hujung ayat ni kait dengan objektif ni, hujung ayat ni kait dengan objektif ketiga. Jadi barulah ada penyataan masalah ini berkaitan dengan awak punya objektif. Jadi rujukan. Dalam rujukan yang dalam ini, dalam masalah kajian ni perlulah 5 tahun ke belakang. Kita tak bolehlah kita ambil penyataan masalah daripada kajian yang lama-lama, sebab kita kena faham bahawa kajian yang berjalan sekarang ini semuanya dah berbeza, ya, dah berbeza dengan kita mempunyai teknik, kita dah dunia digital. Jadi budak-budak pun pandai. Macam saya katakan sebelum ini, zaman dulu bolehlah kata budak ni pandai betul, cerdik betul, kita tanya satu soalan dia jawab 10 jawapan, pandai. Tetapi dalam dunia digital sekarang ini berbeza, yang mana sekarang budak-budak kita tanya satu soalan dia bagi jawapan sampai 47. Sampai kita kata okey, berhenti, jangan bagi jawapan dah, letih cikgu nak dengar. Jadi ada budak-budak tu sampai sekarang macam ni, ya, dia dah lebih ke hadapan, sebab kita dah ada dunia digital ni, masing-masing ada dah telefon mudahlir, telefon bimbit masing-masing dalam beg. Kadang-kadang telefon dia lebih mahal daripada telefon kita, bertabahlah kita, ya. Jadi pastikan penyataan masalah ini betul, tak perlu panjang lebar, kerana apa yang terdapat rujukan dalam ini dan dalam ini, semuanya ada huraian yang lebih panjang lebar dalam bab 2. Jadi penyataan masalah ni, nama-nama ni mesti adalah dalam bab 2. Tak bolehlah awak ada nama-nama ni, kemudian pemirsa kata, mana pergi nama yang awak dah kata dalam penyataan masalah tak ada dalam bab 2. Tak boleh. Ini secara ringkas yang dikatakan tentang penyataan masalah ini. Ini kita secara terperinci tentang kajian seluruhnya. Tentang orang ini, Normalizat Ibrahim 2009, kajian dia secara menyeluruh. Ini dengan panjang lebar. Jadi maknanya kena ada yang ini nama awak sorot di sini, ambil di sini, rujukan sini, mesti ada dalam ini. Pastikan betul, ya, penyataan masalah ini. Amat penting. Jadi biasanya pelajar dia nak dapati bahawa agak sukar untuk menulis penyataan masalah. Jadi sekarang bila dah belajar ni, dah tak ada masalah.